Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita masuk janjang geometri Okay, kita sambung yang AP baru ni Jadi hari ni GP. Jadi kita tengok balik notes yang teacher bagi hari Selasa baru ni. Okey. So kalau kita tengok dia punya ringkasan ni, kita dah cover yang warna kuning tu kan. So hari ni kita ambil yang turquoise tu untuk GP. Jadi sama je konten dia. Kita akan belajar mengenai sebutan term, term. Kemudian satu lagi hasil tambah sum, dan dia ada extra sikit untuk GP ni, kita ada S infinity. S infinity next class insyaAllah Jadi teacher dah sebutkan GP ni ciri yang paling utama adalah R, ratio, nisbah sepunya. Jadi nak cari R ni macam mana? Teacher akan bawa bahawa K bahagi K, K bahagi K, kaki, K bahagi K, kanan bahagi kiri. Kanan yang terhampir dan kiri yang terhampir. So untuk sum ni kita akan ada dua formula lah untuk GP. Nanti kita teranglah bila kita tengok soalan Baik. So kita akan guna buku kerja hari ni Kita akan guna buku kerja. Baik. Untuk soalan pertama ni, soalan nombor 9 tentukan sama ada setiap yang berikut GP atau tidak GP atau bukan. Jadi step dia sama je. Kita kata GP ciri dia R, maka first step kita kena cari R R yang pertama. Teacher nak buat K bahagi K, sebutan kedua bagi sebutan yang pertama. Negatif 30 bahagi 15. So you dapat negatif 2. R2 pula. R2 apa dia? 60 bahagi negatif 30. Kita dapat negatif 2. Tak percaya lagi, kita buat R3. Apa dia? Negatif 120 bahagi 60. Negatif 2, confirm. Maka dia adalah GP. Kerana apa? Kerana ratio sama ataupun pemalar. Boleh? Next. Soalan B. Sama juga, kita tengok kita punya R yang pertama. Bila dia bentuk pecahan ni kan, bila bahagi dia auto darab tau. Unless kalau you guna kalkulator terus, teacher tukar terus pada darab. Jadi bila bahagi tukar darab, teacher terbalikkan pecahan. Awak belajar masa zaman kecil-kecil dulu kan. Macam ni, 4/9 darab 3/2. So 4 dengan 2 boleh potong jadi 2, 3 dengan 9 boleh potong jadi 3. Maka R1 kita 2/3. Kita tengok R2. 6/27, darab 9/4. Jadi 4 dengan 6 boleh potong, dia akan jadi berapa? 2 darab 3. 2 darab 4. 2 darab 4. 2 darab 2. 2 darab 2. Kemudian 9 dengan 27, 1, 3 sini kan. So you akan dapat berapa tu? 1/2. Confirm tak sama kan? Maka bukan GP. Sebab apa bukan GP? Kerana R tidak sama. Boleh So syarat utama GP, ratio mesti sama untuk setiap sebutan tersebut yang diberi dalam soalan. Alright, next. Apa benda ni? Soalan nombor 10, nyatakan sebutan pertama dan juga nisbah sepunya. Maksud dia sebutan pertama adalah kita punya A. A ni, AP pun sama juga. Sebutan pertama dia pun simbol dia A. Cuma beza utama adalah nisbah sepunya. Kita akan ada R. Kalau AP kita ada D kan? DAP. Tak mahu kawan DAP DAP. Kalau GP kita ada R. Baik. So kita suruh nyatakan. So just nyatakan je lah. So A kita adalah 6. A adalah 6. Ratio kita adalah negatif 12 bahagi 6. Maka you dapat negatif 2. Negatif 2. Soalan B. A kita 64. Ratio kita ambil 4 dan 3 lah. K bahagi K yang 4, 3. Senang sikit dapat jawapan terus. 1/4. Soalan apakah ini? Mudah sangat. A sama dengan 2/3. Maka ratio kita adalah 10/3 darab 10/3. 10/3 darab 3/2. 10/3 darab 3/2. Maka you dapat zap-zap potong 10 bahagi 2. Maka 5 ratio kita. Baik. Itu je kah? Itu je. Itu kemahiran nak mengenal pasti apa A dan juga apa ratio. Cara awak faham lah. Yang first tadi nak tentukan GP atau tidak. Yang second ni kita nak tahu detail apa itu A, apa itu dia punya ratio. Baik. Soalan 11, tentukan nilai sebutan tertentu bagi janjang geometri yang berikut. So kali ni kita akan applykan formula kita lah. Formula TN. A tu sebutan pertama. R ni kita punya ratio lah. Kuasa N tolak 1. N tu kita punya soalan tu lah. Kalau sebutan ke-10 bermaksud R dia kuasa 10 tolak 1. Contoh. So now kita tengok soalan A. Kita nak sebutan yang ke-7. Jadi awak list dululah. A sama dengan negatif 6. Ratio dia sama dengan 18 bahagi negatif 6. You dapat negatif 3. Jadi kita gunakan formula T7. Jadi kita gunakan AR kuasa N tolak 1. Kita tak tulis formula tu. Formula rujuk atas tu je. So you punya A negatif 6. Ratio awak negatif 3. And then you punya formula 7 tolak 1. Macam tu. Awal-awal ni tulislah macam tu. Lepas ni tak payah tulis kan. Kita auto tau. Bila 7 je mesti kuasa 6. Dia berkurang 1.
Okey. Sekarang ni kalau awak tekan calculator straight, awak akan dapatlah jawapan dia kan. Okey. Tekan je calculator straight. Calculator straight. Mana calculator tu je? Oh, sini pula. Sorry. Ni. Okey, apa tadi soalan kita? Tak ingat dah. Masa. Okey, -6, -3 kuasa 6 -6. Okey, -6 bracket, mana bracket? And then -3 kuasa 6. Okey, jawapan dia -4374 -4374. Straight je tekan calculator. -4374. Tapi kan kalau awak buat manual, maksud dia contoh awak tak ada calculator kan. In case nanti kalau ada soalan yang memerlukan manual, awak kena faham bahawa 6 tu kuasa 6 hanya dimiliki oleh -3 tau. Maksudnya -3 je yang kuasa 6. Jangan awak buat -6 darab -3 18 and then you buat 18 kuasa 6. Salah lah, you tak akan dapat jawapan macam ni Okey. So ini untuk sebutan yang ke-7. In case kalau awak nak buat manual nak buat kaedah tradisional untuk soalan ni, okey, kalau AP sebelum ni kita nak ke belakang tu kita tambahkan, okey. Jadi kalau GP ni kalau nak ke belakang tu you darabkan dia, Kita tahu kan ratio dia -3 kan. Maksud dia kita bermula dengan 162 tu. 162 darab -3 macam tu. 162 darab -3 berapa? 162 darab -3. -486. Okey, jadi awak tulis sebutan ke 1345 -486 kan. Okey, sebutan ke-6 -486 darab -3. Okey, darab boleh tak macam tu? Okey. Darab -3. 1458 1458. 1458. Untuk yang seterusnya 1458. Maksudnya ini sebutan yang ke-6. Okey, darab -3. Darab -3. Oops. Tak kerti lah. Apa ni? Okey, -48. Apa tadi, Pak? Berapa tadi? 1458 1458. Ingat ya 1458 darab -3. Okey, -4374. Okey, sama tak tadi jawapan? -4374. Sama lah kan. So guna formula pun sama, guna traditional pun sama. Ingat kalau nak guna listing, maksud dia awak ke belakang tu awak dah darab. Okey. Okey, now soalan seterusnya sebutan yang ke-9. Sebutan ke-9 mudah je soalan ni kan, benda teknikal je. So you punya A 1/4, right? Okay, ratio dia berapa? Ratio dia 1/8 bahagi 1/4 min darab 4/8 lah. 4/1 lah. So you punya ratio adalah 1/2. Okey, 1/2. Jadi kita tulis je T9 sama dengan 1/4. Sambung je lah atas tu. Alamak. Okey, 1/4. And then ratio you 1/2. Kalau sebutan ke-9 kuasa 8 tau. Terus je Lepas tu tekan je calculator. 1/4. Okey, 1/4. You punya ratio Okey. Ratio you 1/2. Tak payahlah darab kan. Guna bracket cukup dah. Kuasa berapa tadi? Kuasa 8 Okey, maka you dapat 1/1024 1/1024. 1/1024. Okey, awak semaklah guna tradisional. Okey. Untuk soalan nombor 12 ni, kita nak cari hitung bilangan sebutan bagi setiap geometri yang berikut. Jadi, kita nak bilangan sebutan. Jadi, bilangan sebutan ni first kena tahu simbol dia apa. Okey, bagus. So, simbol dia adalah N Jadi, bila soalan begini, kita kena guna formula term lah. Kita tulis balik formula term AR N tolak 1 So A untuk sebutan pertama, R untuk ratio awak lah. Jadi dalam soalan ni kita cari dululah dia punya bahan-bahan dia. Kita cari A adalah 7 and then you punya R adalah K bahagi Q 21 bahagi 7 adalah 3. Jadi 1701 tu apa dia? Itu adalah sebutan yang terakhir dan yang terakhir tu kita tak tahu. Jadi kita bubuh N bila tak tahu kita bubuh N. So kita punya TN adalah 1701. Dia sama je dengan soalan AP baru ni kan. So sebelah kiri ni kita tulis formula kita ni AR N tolak 1 ni So A kita 7, ratio kita 3 and then N tolak 1 N tak ada. Jadi tulis N lah, jangan ganti pula. N tu kita baru nak cari. Jadi memang tak ada benda lah. Okay, teacher tak sure awak boleh guna calculator direct ke tak. Nanti awak cuba teacher guna manual dulu. Jadi 3 kuasa N tolak 1 macam yang teacher sebut tadi tak. Kuasa tu hanya milik 3. Jadi 7 tu kita kita gerakkan ke kanan. Jadi bahagilah 1701 bahagi 7. Okey, 1701 bahagi 7 1701 bahagi 7. Okey, 243 cantik nombor sebab kita macam ada 3 kuasa something je kan. 243 sama dengan 243. Okey, jadi kita tekan calculator. 3 kuasa berapa? Agak-agak 243. Teacher rasa kalau 3 kuasa 4 81 kan.
Jadi kita test 3 kuasa 5. Okey, 243 243. Jadi awak buat macam ni. 3 kuasa, okey. 3 kuasa, nampaklah n tolak 1 sama dengan 3 kuasa 5. Jadi potong dalam hati 3 tu sebab sama. Jadi n awak adalah 5 tambah 1 lah. 5 tambah 1 sama dengan 6. Okey? Boleh? Okey. So next, soalan B. Okey, sama juga. Maksud dia kita cari, kita tulis A dia apa? A dia adalah 3. Ratio dia adalah negatif 9 bahagi 3, negatif 3. So kita masuk Tn adalah, kita tulis dulu Tn sama dengan negatif 6561. So you punya Tn adalah AR tu kan. So A kita 3, ratio kita negatif 3. Okey, n tolak 1 sama dengan negatif 6561. Jadi negatif 3 n tolak 1 ni, okey, negatif 6561 tu awak bahagi 3. 6561 bahagi 3. 2187 negatif 2187. Jadi negatif 3 kuasa n tolak 1 sama dengan negatif 2187. Agak-agak kuasa berapa Negatif 3 kuasa berapa? Sekejap. Negatif 3. Tadi kuasa 5 243 kan? Kita test kuasa 6. Belum lagi. Okay, kita test kuasa 7. Okey, 2187 Okey. Jadi 2187. Negatif 3 itu adalah kuasa 7. Negatif 3 n tolak 1 sama dengan negatif 3 kuasa 7. So means you punya n adalah 7 tambah 1 sama dengan 8. Okey. Okey, beres. Agak-agak. Okey, tunjuk belaka. Okey, tunjuklah. Okey, A kita berapa? So A kita adalah 0.6. Okey, ratio kita berapa? Negatif 1.8 bahagi 0.6. Negatif 1.8 bahagi 0.6. 0.3 Negatif 3. Okey, negatif 3. So you punya ratio adalah negatif 3. Okey, jadi kita masuk formula. Tn sama dengan the same thing lah, 809.8. Jadi you punya A 0.6, ratio kita negatif 3 kuasa n tolak 1, negatif 11 809.8, negatif 3. Teacher tulis terus jimat sikit space. Negatif 9 apa? Tak ingat. Negatif 11 809 point 11 809.8. Is it? Okey, 0.8 bahagi 0.6. 0.8 okey, bahagi 0.6. Negatif 19683. Tadi negatif 3 kan? So kita terus tekan negatif 3 kuasa berapa dapat negatif 19683? Negatif 3 kuasa tadi dah 7 dah kan? Cuba kita buat kuasa 8. Tak dapat. Kita buat kuasa 9. Okey, so kuasa 9 negatif 19683. Negatif 19683 awak ingat negatif 19683. Maka negatif 3 n tolak 1 sama dengan negatif 3 kuasa 9. Maka you punya n adalah 10. Okey, n sama dengan 9 tambah 1 10. Okey, soalan D ni teacher bagi awak buatlah Okey. Baik, soalan seterusnya soalan 13. Okey, kita masuk hasil tambah Kita masuk hasil tambah. Jadi di sini teacher tulis formula dia. Formula dia ada dua tau. Yang pertama versi kalau you punya R tu lebih besar daripada 1. Yang bila R tu lebih besar daripada 1, of course you punya R tu duduk depan lah. Ni logik dia kan. Kalau R awak lebih kecil daripada 1, R di belakang sebab kita main dengan nombor 1 sini kan. Formula dia macam tu. Okey. Baik. Kita tengok soalan. Kita nak tentukan hasil tambah Okey, 6 sebutan yang pertama. First cari bahan dululah. So A kita negatif 3, ratio kita adalah negatif 2 kan. So kita masuk, kita nak S6. Jadi kita nak guna formula yang mana? Kalau ratio kita negatif, maksudnya lebih kecil dari 1, maksudnya kita guna yang 1 duduk depan So you punya A tu negatif 3, 1 tolak ratio kita negatif 2, and then kuasa N, kuasa 6 lah. Per 1 tolak negatif 2. Okay, follow je dia punya formula. Okey. Ini kalau guna direct ni boleh tak ni? Agak-agak ni. Okey, tak ingat dah. Apa negatif 3 tadi tak? Okey, negatif 3. Negatif 3. Okey, tutup bracket. Lepas tu apa tadi Apa tadi? Negatif 3.
Lepas tu 1 tolak negatif 2 1 tolak negatif 2. 1 tolak negatif 2. Ingat awak? 1 tolak negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 tu kuasa kan? Kuasa sebutan ke-6 tadi kan? Jadi kuasa 6. Okey, tutup bracket. Tutup bracket. Per berapa? Per yang sama dalam bracket tu awak 1 tolak negatif 2. Okey, dah. 63. Kita dapat nombor 63. Nombor cantik tu betul lah kot. So, boleh, maksud kita boleh guna calculator straight maka jawapan dia adalah 63. 6 sebutan tu maksud dia jumlah dia adalah 63. Kalau nak guna kaedah tradisional boleh awak list, ini sudah ada 4 sebutan, tinggal cari sebutan ke-5. Lepas tu cari sebutan ke-6. Ingat kalau GP ke belakang kita darab, and then you tambah ke 6 nombor tu, dapatlah jumlah dia. Okey. Baik, awak buatlah. Okey, next soalan ni kita punya A apa? A dia 0.3. Ratio dia berapa? 1.2 bahagi 0.3. 4 1.2 bahagi 0.3. 1.2 bahagi 0.3. 4 Okey. So ratio dia adalah 4. Kali ni ratio dia lebih besar daripada 1 lah, and then you nak S5 kan. So kita tulis 0.3. Okey, 0.3. Bila ratio lebih besar daripada 1 bermaksud R dia duduk depan tau. R dia duduk di depan. Jadi 4 tu, R tu kuasa N tau. 4 kuasa 5. Tolak 1, and then follow je bawah tu. Okey. So kita buat straight 0.3 buka bracket. R dia tadi 4 kuasa 6. 4 kuasa 6 ke? 4 kuasa 5 kan? 4 kuasa 5. 4 kuasa 5 apa nama? Tolak 1. Okey. Okey, per 4 tolak 1. 4 tolak 1 3 tu pun nak guna kalkulator. Okey, tak apalah. Okey, jawapan dia 1023 bahagi 10. Okey, ataupun apa? 1023 bahagi 10, 102.3 102.3. Okey, sudah siap untuk hasil tambah. So, dua benda berbeza Kalau R lebih kecil dari 1, R lebih besar dari 1. Okey, apa benda ni? Hitung hasil tambah sebutan tertentu bagi yang berturut. Okey, so dia nak dia bagi 4 sebutan. Lepas tu dia nak yang soalan macam soalan baru ni sebutan ke-7 hingga sebutan ke-12 kan. So, contoh teacher buat list macam ni. Sebutan ke-1 pula. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan ke-4 ... sebutan ke-6, sebutan ke-7. Alah, ke-12 rupanya Sekejap Okey, kita buat sebutan ke-11, sebutan ke-12. Baik. Tulis sikit lah, lagi tak nampak pula kan. Hash. Kita buat T5, T6, T7. Kau 7. Tak. T12. Okey, so soalan ni kita nak sebutan ke-7 hingga sebutan yang ke-12. Bermaksud kita nak yang ni jawab. Kita nak yang ni sahaja. Nak yang ni je. Okey, yang ni kita tak nak. Ni sebutan pertama hingga sebutan ke-6 kita tak nak. Kita nak hasil tambah hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan yang ke-12. Jadi yang tak nak kita tolak lah. Kita cari dulu belaka-belaka. Maksud dia yang kita nak itu adalah S12 tolak dengan S6. Boleh? S12 tolak dengan S6. Hasil tambah semua sebutan, 12 sebutan tu kita tolak dengan hasil tambah ke-16 sebutan yang kita pangkah tu. Okey, so kita guna formula dia lah. Formula Tn tadi apa? Bukan Tn, Sn. Sn adalah, okey, kali ni you punya ratio dia apa? Kita tulis dua-dua lah. A, 1 tolak R kuasa N, 1 tolak R. Okey, yang kedua, apa dia? A, R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okey, so kita listkan dia punya A dia adalah 1, ratio dia adalah 1/2 bagi 1 adalah 1/2. Bermaksud kita guna yang ni lah. Kita guna yang atas. Jadi S12 dulu. S12 apa dia? S12 adalah A kita 1, and then you punya ratio 1 tolak ratio dia 1/2 kuasa 12. Okey. Okey, 1 tolak 1/2. Okey, itu S12. S6 1 tolak 1/2 kuasa 6. Okey, and then 1 tolak 1/2. Okey, kita buat direct. Boleh tak agak-agak kalau kita buat straight macam tu? Oh, complicated ni. Banyak ni. Okay, tak apa, kita try 1, and then you buka bracket. Berapa tadi? 1/2 kan daripada ratio dia kan? 1 tolak. Okey, 1 tolak 1/2. 1 tolak 1/2. 1/2 tu kuasa berapa? Kuasa 12 tadi kan. Okey. And then tutup bracket. Tak cantik lah.
Okay, and then per 1 tolak 1/2. 1/2. Okay, lepas tu ada tolak situ kan, tolak S6 kan. Okay, kita buat satu-satu. Sabar, dia kena sabar 1 tolak 1/2. 1/2. Sorry lah teacher ni slow bab kalkulator ni. Kuasa 6. Tutup bracket and then you buat per kan. Per 1 tolak 1/2. 1/2. Depan dia berapa tu? 0.0308. 0.0308. Betul tak tu? Okey. 0.0308. Oh, teacher tak tulis lagi formula kan? Okey. Dah tulis dah sini. Teacher ingat yang tekanan tu. 0. berapa tadi? Awak nanti semak jawapan tau. 0.0308. 0.0308. 0.0308. Okey, kalau nak panjang lagi 0.03076 03076. 0.03076. 03076. In case kalau jawapan dia pecahan pun at least you punya perpuluhan ada berapa decimal places, ada 5 tempat perpuluhan. Okey, it's okay Baik. Ataupun kalau macam ni kita boleh tukar ni tak? Boleh mana ni Alhamdulillah. Okey, 63/2048. Okey, atau 63/2048. Okey. So itulah soalan dia. Sebutan ke-7 hingga ke sebutan ke-12. Itulah hasil tambah dia Okey. Baik. Soalan ni awak buat tentukan bilangan sebutan. Okey, soalan ni cara awak boleh buat lah soalan sebelah dia. Ikut formula je sama sebiji macam teacher buat ni. Okey, last kali ni. Tentukan bilangan sebutan. Okey, bilangan sebutan Sn. Dibagi Sn, dibagi A, dibagi R, bermaksud kita nak mencari N. Okey, maksudnya kita guna formula N tu lah. Kita guna formula S lah. Okey, bergantung pada ratio awak. Okey, untuk soalan A ni ratio kita adalah lebih besar daripada 1 kan. Bila lebih besar daripada 1 bermaksud kita guna yang mana? Kita guna yang bila ratio di lebih besar, R dia ke depan awak. R tolak 1. Jadi kita guna kita tulis balik sama dengan 1107 3/4. So A kita 84. Okey, dalam bracket 3/2 tolak 1. 3/2 kuasa berapa? 3/2 teacher punya formula salah. Mana ada 1 kuasa N, R kuasa N lah. Jadi 3/2 kuasa N lah kita baru nak cari N Okey, tolak 1 per 3/2 tolak 1 sama dengan 1107 3/4. Agak-agak boleh tak guna kalkulator ni? Boleh tak guna kalkulator? Complicated macam ni teacher takut tak boleh guna lah. Teacher guna manual dulu lah Okey, 3/2 tolak 1 adalah 1/2 kan. Jadi kita darab sana lah. Okey, you akan dapat macam ni teacher ringkaskan. Tolak 1 1107 3/4 tu 1107 Okey. Ni bukan macam tu, macam nak buat ni nombor pecahan, nombor bercampur tu kat mana awak? Oh ni shift macam ni. Okey, 1107 3/4 darab dengan 1/2 awak. 1/2 tadi kan? 3/2 tolak 1 tadi kita dapat. Okey, 4431/8. Lepas tu kita bahagi dengan ni. Kita bahagi dengan 84 Kita bahagi dengan 84. Saya tak tunjuk Bahagi dengan 4431/8 ni. Bahagi dengan berapa? 84. 200. Okey, 211/32. 211/32 211/32. Okey, and then 3/2N tambah 1 211/32 tambah 32/32 awak 211/32 tambah 32/32. Sebab apa 32/32? Sebab 1 kan ikut penyebut tu. Jadi 211 tambah 32 berapa? 3 4 2 3 4. Jadi 243/32. Okey, nampak dah situ? Nampak dah bayang dia Okey, 243 adalah 3 kuasa 5 kan. Dan 32 adalah 2 kuasa 5. Jadi 3/2 juga kuasa 5. Okey, maka you punya N adalah sama dengan 5. Teacher tak sure lah sama ada dia boleh guna calculator direct ke tidak ni Ni jawapan akhir. Tak tahu sama ada boleh guna direct atau tidak. Nak cuba ke?
Banyak lama dah rekod ni. Okey, untuk yang ni teacher tugaskan Ehwan ni test guna kalkulator daripada yang Ori ni. Boleh tak? Nanti beritahu dalam grup. Ehwan dan juga Alia. Alia beritahu dalam grup 4PP. Okey, Ehwan beritahu dalam grup apa nama 4 STEM boleh tak kalau guna kalkulator direct? Dengan yang tadi ada satu tadi teacher tak test. Yang mana tak test? Tak apalah. Okey, yang ni je lah awak test. Boleh tak guna kalkulator direct? Oh, yang ni tadilah kan yang mencari N untuk yang ni. Yang ni tadi kita test tak dapat tau. Tak apalah. Yang ni awak test dua orang tadi Okey, yang B ni nanti awak buat. Okey, soalan C ni macam mana? Okey, ni last. Soalan D ni awak follow dia lah. Okey, dia ada simbol lebih besar. Dia sama je. Ratio dia 3. Bermaksud kita guna yang mana? A, R, kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okey, so you punya ni apa nama? Kita follow je. SN kita kita tulis di situ. A kita 4/5. Okay. Ikut je dia. Ratio kita 3. 3 kuasa N baru nak cari. And then 3 tolak 1 kan. Okay, lebih besar kan. Lebih besar daripada 96. Okay. 3 tolak 1, 2. 2 tolak 96 berapa? 2 darab 96. 2 darab 96. 2 darab 96. 2 darab 96. Okay, 192. 192. 192. Okay, bahagi dengan 45. Bahagi dengan 45. Bahagi dengan 45. Okay, bahagi dengan 45. Okay, 240. Okay, 240. Okay, 240. Jadi 3 kuasa M tolak pula. Lebih besar, 240 tambah 1 adalah 241. Okay, nampak memang tak matching lah sampai kiamat. Awak tak akan jumpa 3 kuasa berapa, 241 kan. Jadi, kita nak minta tolong seseorang ini. Kalau kita tak boleh samakan asas, kita minta tolong siapa? Okay, bagus, pandai. Kita minta tolong log. Kita minta tolong log. Terpaksa lah panggil dia. Okay, log 3 kuasa N. Bila teacher tak tulis tu maksud dia log asal 10 tau tak? Okay, jadi ada kuasa dalam log, hukum dia ke depan. Okay, jadi kita bawa ke kiri log 241. Okay, bahagi log 3. Log 3 tu kita kena pastikan dia positif ke negatif tau. Nilai log yang sebelah kiri tu kalau dia negatif simbol bertukar tau. Tak apalah, teacher tak payah test, nanti kita tengok dalam kalkulator Okay, so macam tu kita bawa log ke kiri. Ke kanan. Jadi kita tekan kalkulator apa nama log asas. Sekejap. Log sinilah, log 241. Okey, tutup bracket, bahagi dengan log berapa tadi? 3. Okey. Apa tu jawapan tu? Cuba sama dengan okey, tekan yang tu 4.99. 4.992. Maksud dia 5 lah. Okey, jawapan dia adalah N lebih besar daripada 4.99, bermaksud N kita sama dengan 5. Okey? Macam tu, terpaksa panggil log. Jadi awak sebelah ni awak lengkapkan lah. Alright, itu saja untuk hari ni. Jadi first untuk lesson hari ni awak dengar YouTube teacher ni. Lepas tu masa baki tu buat salin je apa yang teacher bagi awak ni. Mana yang kosong awak buat sendiri and then hantar ke Google Classroom. Okay, kalau tak ada hantar PM, baru teacher kira kehadiran hari ni. Okay, thank you. Assalamualaikum.